إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله. قال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله فقد فاز فوزا عظيما. Kaum muslimin yang dirahmati Allah sekalian, member berpesan pada dirinya sendiri dan juga pada hadirin sekalian, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan mengerjakan segala arahannya dan menjauhi segala larangannya. Semoga kita tergolong dalam golongan orang yang hidup bahagia di dunia dan juga di akhirat. Ketepah pada hari ini bertajuk realiti umat Islam di akhir zaman. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, dalam satu hadis didapati ada disebut dalam banyak kitab. Antaranya ada disebut dalam kitab Musnad At-Tayalisi. Antaranya ada disebut dalam kitab Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Antaranya ada disebut dalam kitab Mu'jam Kabir At-Tabrani. Satu hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang perawi hadis, yaitu Anas bin Malik, dan di antaranya Abu Umamah dan juga Jabir bin Samurah. Ketika sahabat tadi meriwayatkan tentang satu hadis, walaupun ada sebagian mengatakan hadis yang saya akan bacakan nanti adalah hadis dhaif, tapi kata Ibnu Hajar Al-Haisami, dia kata sesungguhnya kalau kita tengok periwayatan dalam hadis berkenaan itu, memang kalau kita tengok dalam satu jalur didapati adanya hadis dhaif, adanya periwayatan yang dhaif. Tapi kalau kita tengok dalam banyak-banyak jalur, seperti mana disebutkan dalam kitab Al-Musnad At-Tabarisi, seperti mana disebut dalam kitab Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, seperti mana disebut dalam Mu'jam Kabir At-Tabrani, didapati hadis yang saya akan bacakan nanti status ataupun kedudukannya berada pada sahih syawahid. Hadis ini diriwayatkan oleh Talha bin Musarrif, rafa'ahu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal akhwafa ma takhawwafuhu ala ummati fi akhir zaman salasan: imanan bin nujum wa takziban bil qadri wa haifal sultan. Hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku bimbang ke atas umat aku nanti di akhir zaman. Mereka akan menimpa, mereka akan terkena dengan 3 perkara ini. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimbang kepada umat akhir zaman. Baginda sebut dalam hadis tadi, pertama dia bimbang umat akhir zaman akan menyembah bintang-bintang, akan menyembah perkiraan planet, akan menyembah bintang, dan akhirnya akan menjadi sesat. Dan yang kedua, Nabi bimbang kepada umat akhir zaman, mereka akan menafikan takdir Allah. Mereka tak puas hati dengan apa yang Allah bagikan kepada mereka. Di hari ini kita boleh tengok bagaimana ramai di kalangan kita yang cuba tak puas hati dengan apa yang Allah takdirkan kepada mereka. Kurang jana dibuat, dia tambah apa semua. Maksudnya mereka kurang puas hati terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, dan ini disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga adalah haiful sultan. Maksudnya mereka umat akhir zaman akan menghadapi dengan kezaliman seorang sultan. Dengan mereka akan hidup dalam suasana yang mana kerajaan ataupun pemerintahan negara mereka berada dalam keadaan yang
ni pada 1400 tahun dulu. Realiti ataupun kejadian berlaku sebenarnya kita boleh saksikan dengan mata kita sendiri. Baru-baru ini kita boleh tengok bagaimana kekejaman ataupun kezaliman yang lakunya atas rakyat Syria. Bayangkan apa yang berlaku atas umat Islam di Syria ataupun dulu dikenali sebagai tanah Syam, bumi Syam, bumi yang mana baginda sendiri mengatakan bahawasanya adalah bumi yang terakhir, akan jadi pintu terakhir untuk umat manusia apabila berlakunya peperangan akhir zaman. Bumi yang mana baginda sendiri ada sebut dalam riwayatnya, Fayatuba di Syam, tuba di Syam. Apa sahabat kata, walimada ya Rasulullah, li'anna al-malaikata rahman basitatan ajnihataha 'alaiha. Nabi kata dalam satu hadis bahawasanya bahagialah orang Syam, bahagialah penduduk Syam. Sahabat tanya, kenapa ya Rasulullah? Rasulullah kata, sesungguhnya penduduk Syam itu dia tengok malaikat mengamparkan sayapnya ke atas mereka. Subhanallah. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, cuba kita tengok apa yang berlaku di negara Syam sekarang. Dah hampir 8 tahun. Syam yang mana tempatnya dulu pernah dipijak oleh budak Khalid bin Walid. Tanyalah Syam yang mana tempatnya dulu ramai para sahabat pijak sana. Tanyalah Syam mengenai sahabat yang nama Abdullah bin Samit yang mana Nabi utuskan mereka supaya mengajarkan Al-Quran kepada para sahabat di Syam. Tanyalah Syam mengenai sahabat yang nama Bilal bin Rabah. Tanyalah Syam mengenai sahabat yang nama Miqdad bin Aswad. Dan tanyalah Syam mengenai 900 sahabat lebih yang hijrah ke sana dan berjuang berperang mati di sana. Dalam sejarah Islam, tanah Syam adalah tanah yang begitu berkat selepas daripada Nabi sebut Mekah dan juga Madinah. Tapi apa yang berlaku di hari ini? Kita tengok dalam banyak berita suasana kedudukan orang di Syria, orang di Syam di hari ini mereka tak ada tempat duduk. Rumah bangunan mereka hancur. Rumah bangunan mereka kalau kita tengok tempat yang nak mondek sikit pun tak ada. Ini kenapa? Ini kerana Allah nak uji mereka. Ujian Allah yang begitu besar atas mereka, yang mana kepala otak kita ataupun kita tak boleh terima akal kita. Allah uji mereka dengan seorang pemimpin yang kita kenal sebagai Al-Bashar. Kita kenal dia sebagai Al-Bashar. Allah bagi kuasa kepada dia supaya dia memimpinkan negeri Syria, tapi dia guna kekuasaannya membunuhkan rakyatnya sendiri tanpa dosa dan juga kesalahan. Al-Bashar membunuhkan rakyat sesuka hatinya. Kalau kita tengok sebelum ni ada riwayat, ada cerita yang mengatakan dia ingat seorang perempuan yang mukminah yang salihah, bawa ke tengah jalan, dia pecah pakaian dia dan dia merogoi dengan beramai-ramai. Dan kita boleh tengok dalam banyak cerita budak-budak, kanak-kanak yang tak bersalah, tak berdosa, mereka dibom hingga perut mereka tercekai, perut mereka terkeluar daripada badannya. Dan baru-baru ni kita tengok video ataupun YouTube 2-3 tahun lepas berkenaan dengan seorang lelaki yang mana tentera Bashar tangkap dia. Dan tentera Bashar minta supaya dia ucapkan la ilaha illa Bashar. Tapi lelaki ini enggan untuk nak mengucapkan la ilaha illa Bashar kerana hatinya dia Allah. Kerana hatinya dia kenal Allah, kerana hatinya dia terikat dengan Allah. Akhirnya lelaki tadi dikebumikan hidup-hidup. Dan akhirnya diberi peluang dia kamu sampai tekak. Dia kamu sampai tekak dan dia beri bagi peluang akhir. Dia kata, adakah kamu nak ucapkan la ilaha illa Bashar, tidak ada Tuhan lain selain daripada Bashar. Tetap lelaki itu sebut la ilaha illallah. Kerana dia yakin bahawasanya Tuhan yang sebenarnya adalah Allah. Kerana dia yakin bahawasanya kuasa sebenarnya adalah Allah. Kerana dia yakin bahawasanya pemerintahan dunia yang sebenarnya adalah Allah. Dan kerana dia yakin yang memilih kuasa hari kiamat sebenarnya adalah Allah. Akhirnya lelaki tadi dikamu dengan hidup. Ini
kenyataan apa yang akan di akhir zaman. Persoalannya bagaimana ataupun apakah sumbangan ataupun pertolongan kita yang kita boleh bagikan kepada mereka. Betul kata hadis Nabi. Hadis diriwayatkan oleh Umar bin Abdullah radhiyallahu anhu. Innaman nas bil ibli mi'ah wa la takadu tajidu fiha rawna. Hadis Nabi disebut hadis Nabi bersabda bahawasanya umat manusia di akhir zaman kedudukan mereka seperti mana 100 ekor unta. Tetapi 20 ekor pun tak ada. Hadis tadi juga dikuatkan oleh hadis yang lain sebagaimana disebut oleh As-Sauban radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yushiku anna tad'a alaikum kama tad'a akalatu ila qas'atiha. Faqala qa'il min qillati nahnu yawma idin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bal antum yawma idin katsir walakinnakum husa'un ka husa'is sayl fayanzi'annahu Allahu fi suduri aduwikum bahamatan minkum wa la yukhzifanna Allahu fi qulubikum al-wahm. Faqala ya Rasulullah mal wahm. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hubbud dunya wa karahiyatul maut. Maksudnya Nabi ceritakan satu hadis kepada para sahabat berkenaan dengan satu zaman. Nabi kata satu zaman nanti umat Islam diserang ataupun umat Islam diserang oleh musuhnya seperti mana seorang yang lama dia tak jumpa makanan, apabila dia jumpa dengan makanan dia menyerangkan makanan itu. Nabi kata akhir zaman umat Islam akan diserang oleh musuh seperti itu. Maka sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa ya Rasulullah, adakah bilangan mereka sikit? Maka Rasulullah kata, la, bahkan bilangan mereka banyak. Bahkan bilangan mereka seperti mana buah bilang. Mereka, Allah telah cabutkan perasaan hormat yang ada pada hati orang musuh terhadap Islam, dan Allah tanamkan perasaan ataupun penyakit wahyu dalam hati orang Islam. Maka sahabat tanya, ya Rasulullah, apakah maksud al-wahyu? Maka Nabi kata, al-wahyu itu adalah cinta kepada dunia dan takut kepada mati. Subhanallah. Ini kenyataan yang Nabi pernah sebut di 1400 tahun dulu. Kalau kita bandingkan bagaimana suasana pada di zaman dulu, sahabat Khalid bin Walid antara panglima perang Islam, apabila dia nak bawa tentera dia pergi depan dengan musuh Rom dan Parsi. Rom Parsi dia heran, dia kata, kenapa wahai Khalid bin Walid kamu berani sangat? Dulu kamu kaum yang kecil, tapi dah ini kamu berani sangat untuk menyerang kaum yang lebih besar. Kata Khalid bin Walid, ji'tukum biqaumin yuhibbul maut kama tuhibbud dunya. Aku akan bawa satu kaum yang mana kaum ini mereka cinta kepada mati seperti mana kamu cintakan kepada dunia. Ini realiti kenyataan bagaimana sahabat di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu, mereka cintakan kepada kematian dan mereka jauh kepada dunia. Tapi kebaliknya apa yang berlaku di hari ini, umat manusia di akhir zaman mengikut apa yang Nabi kata, mereka ada penyakit wahyu, cinta kepada dunia, takut kepada mati. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, yang pertama yang saya ceritakan tadi berkenaan dengan kekejaman kerajaan Bashar terhadap umatnya. Maksud saya, realiti ataupun kejadian yang berlaku di dunia akhir zaman ini, di hari ini kita boleh tengok dengan jelas kita menghadapi dengan musuh yang nyata. Musuh baik musuh yang secara terang-terangan, dan lagi satu kita juga menghadapi dengan musuh yang tersembunyi. Musuh yang tersembunyi ini demikian juga disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda dalam satu hadis, Nabi ceritakan kepada Ali, dan dalam majlis itu ada juga Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair dengar apa kata Nabi. Nabi kata akhir zaman
Yang kedua, Nabi kata umat akhir zaman apabila mereka makan satu makanan, satu hidang, tak ada sudah lagi hidang yang kedua mari dah. Tak ada sudah lagi hidang yang ketiga, hidang yang keempat seterusnya mari. Dan Nabi bimbang umat akhir zaman, mereka menghiaskan rumah mereka seperti mana orang yang menggelambungkan Kaabah. Tiga perkara ini Nabi bimbang timpa kepada umat akhir zaman. Cuba kita kembalikan tengok kehidupan keseharian kita. Betul tidak dengan apa yang Nabi kata 1400 tahun dulu? Makanan, pertama sekali pakaian, tuan-tuan. Nabi ceritakan tentang pakaian yang mana Nabi sebut, Nabi kata umat akhir zaman pagi satu cup, petang satu cup. Maksudnya kita berlomba-lomba, kita suka untuk nak belikan pakaian, pernah mandi kita. Dan yang kedua, Nabi kita makan dalam satu hidangan, makan tak ada sudah lagi hidang lain mari pula. Tak ada sudah lagi, tak ada habis lagi mari pula hidang lain. Rupanya kenyataan ini betul-betul berlaku dalam kehidupan seharian kita. Dan akhirnya Nabi kata umat akhir zaman akan berlomba-lomba menghiasi rumah mereka seperti mana orang menggelambungkan Kaabah. Jelas sekali. Di hari ini kita bukan berlomba-lomba, pakai bilik, mu ada buah pete, mu ada kereta putih, mu ada mutu putih, mu ada TV besar mana, aku ada duit besar lagi. Di hari ini kenyataan. Rupa-rupanya Nabi sebut di 1460 ternyata berlaku sebenarnya di hari ini. Secara umumnya apa yang saya sampaikan di hari ini, realiti umat Islam akhir zaman kita menghadapi dengan musuh, dua jenis musuh. Pertama musuh yang nyata, musuh yang jelas, musuh yang kita kenal gue. Tapi yang kedua kita menghadapi dengan musuh yang kita tak kenal gue. Kita tak kenal rupa dia. Yang kedua ini yang lebih bahaya. Dan saya yakin yang permusuhan yang kedua ini di saat ini dia telah menjerat masuk ke dalam hati kita. Mudah saja. Cuba hari mana kita lupa terasa di rumah. Apa perasaan kita? Hari mana kita lupa bawa telefon. Tubik rumah kandung sikit, lupa telefon. Apa perasaan kita? Hidup kita rasa tak sempurna. Tanda kata musuh kita yang tersembunyi telah menguasai hati kita. Kata Imam Nawawi dalam menguraikan hadis tadi, dia kata sesungguhnya umat akhir zaman mereka akan mengutamakan jismani, tubuh badan mereka, jasadi, mereka akan mengutamakan jasad, tubuh badan mereka berbanding dengan benda-benda ruhi. Betul kata Imam Nawawi. Di hari ini kita mengutamakan benda-benda keduniaan. Maka moga apa yang saya sampaikan di sini sama-sama kita buat boleh menjadi pengajaran untuk kita bersama bahawasanya kita sedang menghadapi dengan musuh, baik musuh yang nyata ataupun musuh yang tersembunyi. Moga pengajaran ini dapat lagi tambah semangat untuk kita meningkatkan lagi amal kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatan innahu ghafurur rahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah sekalian, dunia yang modern ataupun dunia dalam era globalisasi ini kita perlu sedar bahawasanya di sebalik kehidupan kita ada satu usaha yang cuba memainkan untuk merusakkan akidah kita. Sebagaimana saya pernah ceritakan sebelum ini, bagaimana usaha orang Yahudi yang cuba untuk memusnahkan akidah umat Islam. Mereka berusaha, bukan baru usaha di abad modern, abad akhir zaman, tapi mereka usaha sejak pada Namrud lagi. Pemikiran mereka untuk menjadikan one world government, satu dunia di bawah satu kuasa, ada pada Namrud dulu. Apatah lagi dengan dunia yang moden ini, pemikiran ataupun ideologi seperti itu masih lagi ada di kalangan mereka. Mereka cuba untuk memusnahkan akidah umat Islam dengan beberapa cara. Pertama, mereka cuba untuk nak menghapuskan agama Islam ataupun mana-mana agama yang ada dalam dunia ini. Dan mereka hanya mengakui hanya agama Yahudi satu-satu agama bagi mereka.
Maksudnya di hari ini mereka cuba usaha sedaya upaya bagaimanapun tak mana pun hapuskan semua agama yang ada pada dunia ini. Tapi dengan usaha mereka tak mampu untuk menghapuskan agama Islam. Karena banyak di kalangan cendekiawan ataupun sarjana Islam cuba mempertahankan agama Islam. Walau bagaimanapun dia usaha untuk merusakkan ideologi ataupun pemikiran umat Islam. Sampai di hari ini dia usaha untuk nak memperjuangkan hak asasi manusia, memperjuangkan hak kebebasan, memperjuangkan hak kesamarataan. Akhirnya dengan usaha mereka berjaya sehingga ada sebagian umat Islam kita mengakui dirinya, aku nak pergi agama apa pun tak apa, yang penting semua agama jauh dari dimulai. Ada kenyataan ini dalam umat Islam. Bahkan ada juga sebahagian umat Islam kita yang mana dah dipengaruhi oleh ideologi ataupun pemikiran barat. Dia kata kita tak perlu lagi pegang hadis, kita cukup setakat pegang dengan Al-Quran. Sebab dia pegang dengan kata Ghazali. Apa dia kata? Mana-mana manusia yang pegang, yang cari agama gantung dengan pesuruh Tuhan, seolah-olah dia menyokong apa kata syaitan bahawa saya Tuhan itu kena kongsi dengan pembantu dia. Pemikiran ini telah menguasai sebahagian umat Islam. Sehingga umat Islam di hari ini di mana-mana negeri, Indonesia sebagainya, mereka mendakwa bahawa agama mereka cukup setakat Al-Quran, tak perlu lagi pegang kepada hadis. Rupa-rupanya ini adalah usaha Yahudi cuba untuk nak menghancurkan akidah Islam. Moga maklumat ataupun ilmu pengetahuan yang saya berikan pada hari ini sama-sama untuk kita tambahkan lagi semangat dalam untuk kita nak belajar, dalam untuk kita nak amalkan amal kita, meningkatkan moga kita selamat dunia dan juga di akhirat. Sama-sama kita selawat kepada baginda Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadir hajat. Allahumma ja'al hadha baladan amina wa isma'ilna rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum